Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Seterusnya, penonton, kita akan lihat tentang program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani dan fokus kita pada pagi ini adalah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita cukup berbesar hati pada pagi ini kerana kita bersama dengan Yang Berhormat Puan Fadlan Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. YB, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Berseri-seri YB ya? Alhamdulillah, setahun. Ya, semestinya. Okey, jadi YB, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin YB nak mengulas sikitlah berkenaan dengan 7 teras nadi keunggulan yang menjadi tumpuan dan juga pegangan KPM pada masa ini. Silakan. Pertamanya saya rasa perlu saya rakamkan ucapan syukur selepas setahun, dan sebenarnya 7 nadi itu adalah penggerak utama sepanjang tahun ini. Jadi semasa awal saya menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia, kita telah tetapkan 7 teras ini sebagai nadi utama untuk kita pastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia ini benar-benar memaknai apa yang kita hasratkan dalam 7 teras ini. Jadi 7 teras ini jadi kunci utama. Pertama adalah soal penyampaian. Ini penting. Dan juga berkaitan dengan soal digital. Kita baru luncurkan dasar pendidikan digital kita. Jadi ini adalah untuk terus memacu negara dalam konteks digital. Kita juga bercakap tentang karamah insaniah. Yang ini saya fikir akan menjadi antara perkara yang akan terus kita angkat dalam konteks mencipta dan juga memberikan tumpuan kepada keunggulan peribadi dan potensi anak-anak kita. Dan begitu juga dengan teras-teras yang lain. Beban guru masih kita teruskan ongoing. Dia tidak pernah berhenti setakat 7 langkah saja, tetapi masih lagi diteruskan, dan kita harap kita dapat terus memfokuskan kepada maknanya pencapaian guru kita juga dalam konteks memastikan mutu pendidikan terus diangkat. YB, sebenarnya kita teruskan. Kalau berkongsikan kepada kita tentang sebenarnya setahun ini apa yang telah menjadi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita mengangkat darjat dan kebesaran murid kita ini. Saya nak mulakan dengan pendidikan manusiawi. Kerana kami adalah pasukan pendidikan manusiawi Malaysia Madani. Jadi apa yang kita cuba angkat dalam pendidikan manusiawi ini adalah soal akses. Maknanya kita tidak mahu ada lagi anak-anak yang tercicir dalam soal pendidikan. Sebab itu saya fikir penting untuk kita lihat beberapa aspek penting dalam pendidikan bila kita cakap tentang pendidikan manusiawi. Penubuhan sekolah-sekolah yang kita khususkan untuk memastikan tiada ruang untuk mereka mengatakan pendidikan mereka dinafikan. Sekolah dalam hospital, sakit, uzur macam mana pun, mereka tetap mendapat pendidikan. Sekolah integriti, sekolah Henry Geni, walaupun dalam pusat korektif menjalani hukuman, tetap mendapat pendidikan. SPM mereka 100% tau. Jadi ada kebanggaan dan pencapaian yang kita capai melalui sekolah-sekolah yang kita wujudkan khas untuk menangani isu-isu akses ini. Sekolah bimbingan jalanan kasih untuk kita atasi isu-isu kanak-kanak tanpa warga negara dan tanpa dokumen. Ini memang komitmen kita. Saya fikir komitmen cukup besar. Kerana kita perlu ada keberanian untuk mengambil tugas itu untuk memastikan anak-anak ini tetap mendapat pendidikan. Sekolah K9 dan K11, maknanya sekolah-sekolah khas yang kita tumpukan kepada pendidikan daripada darjah 1 sehingga tingkatan 3 ataupun darjah 1 sehingga tingkatan 5. Khususnya untuk anak orang asli dan juga sekolah-sekolah di pedalaman untuk memastikan pendidikan mereka juga tidak terputus. Jadi sisi pendidikan manusiawi itu bagi saya telah pun kita beri tumpuan khusus sepanjang setahun ini. Jadi untuk tahun mendatang ialah soal mutu pendidikan. Kita juga memberi tumpuan kepada sekolah daif. Saya ingat ini antara perkara yang kita dan Yang Amat Buat Perdana Menteri sangat committed dalam pembangunan sekolah daif ini, yang saya fikir pasukan yang melihat keseluruhan pembangunan sekolah daif ini memberikan tumpuan sepenuhnya dalam konteks sekolah daif. Begitu juga tandas. Ini kena balik sekolah masing-masing, cek balik tandas. Sebagai alumni, kena tengok balik tandas sekolah masing-masing. Okey ke tidak? Okey ke tidak. Jadi tandas ini satu kejayaan. Kita berikan peruntukan penyelenggaraan kecil untuk pembaikan tandas dan ia berjaya. Maknanya bukan sahaja maknanya kita memberi tumpuan kepada penyelenggaraan itu, tapi kebahagiaan kepada guru dan anak murid secara keseluruhannya yang tak perlu takut lagi pergi ke tandas. Lebih tenang. Lebih tenang. Dan macam hotel, mengalahkan hotel. Jadi maknanya ada kesan dari sudut manusiawi itu yang saya fikir kejayaan-kejayaan kecil ini harus kita raikan dalam tempoh setahun ini. Betul. Itu antara perkara yang penting lah. Maksudnya dalam classroom tu dalam keadaan yang selesa, pergi ke tandas pun dalam jiwa yang tenang.
Itu kegembiraan kita semua. Ya, sebagai seorang murid di sekolah. Betul. Okey, dan antara yang lain juga, ya, bila kita melibatkan, ialah kita nak cantikkan sekolah, kita nak berikan keselesaan kepada murid-murid, pastinya ada peruntukan khusus lah untuk memastikan dari segi pembelajarannya, dari segi segala aspek lah kan, YB kan. Dan berapakah antara peruntukan yang telah pun diterima oleh KPM sendiri untuk memastikan perkara ini dapat menyelesaikan banyak masalah, maksudnya dari segi pembelajaran dan juga sesi orang kata persekolahan dan sebagainya. Sofia, kami ini dikenali sebagai Billions Air Club. KPM ni sebab sentiasa dilihat sebagai kementerian yang peruntukannya besar. Tapi peruntukan besar ini datang dengan tanggungjawab yang besar. Betul. Kerana kementerian ini sangat besar dan sangat kompleks. Kita ada lebih 10,000 sekolah, kita ada 5 juta kanak-kanak dan kita ada lebih 400,000 cikgu dan institusi-institusi pendidikan yang lain. Jadi tanggungjawab itu sangat besar dan perlu diurus dengan baik. Sebab itu saya fikir walaupun maknanya perbelanjaan, peruntukan belanjawan itu sebahagian besarnya adalah untuk emolumen, pembayaran gaji, tetapi yang pembangunan ini juga kita berikan perhatian. Dan ia bukan soal fizikal saja, tapi juga untuk bagaimana dalam konteks karamah insaniah ni, memberikan tumpuan kepada pendidikan karakter misalnya. Uncle Kitu misalnya baru-baru ini menjadi fenomena di Malaysia. Apa pengajaran daripada Uncle Kitu ni? Kita nak anak-anak kita menghargai setiap insan yang berada dalam sekolah itu, bukan saja guru tetapi mereka yang memainkan peranan dalam membentuk karamah insaniah anak-anak ni. Jadi Uncle Kitu ni telah menjadi satu figura penting yang memperlihatkan bahawa anak-anak kita boleh pergi maknanya merentas ras, kaum, agama dalam konteks menghormati peranan, khidmat kebaktian dan menghormati seorang insan. Jadi sebab tu kita nak bukan saja kita lihat maknanya peruntukan perbelanjaan belanjawan ini Sofia dalam konteks hanya fizikal, tetapi juga membantu dalam konteks mengangkat karamah insaniah, human dignity anak-anak kita ini. Setuju YB kan, sebab di mana ialah bukan untuk kita belajar secara orang kata dari segi akademik sahaja, tetapi kepribadian. Benda-benda tu orang kata perlu dibelajar dan dibentuk lah, dan ia juga memerlukan peruntukan dan juga memerlukan suasana yang lebih baik lah kan. Saya yakin kedua-dua maknanya baik kedua-dua pengacara pada hari ini masih ingat lagi guru mereka yang paling memberikan kesan dalam hidup masing-masing. Sampai sekarang. Betul? Bukan guru di maknanya bukan guru yang paling garang saja, tetapi kan guru yang memberikan kesan. Betul. Guru-guru yang boleh kau tim dulu. Itu pun cikgu-cikgu yang kita sayang juga kan. Sebab guru ini juga mempunyai karakter berbeza-beza. Jadi bagaimana cara murid itu mendekatinya, itu yang kita akan cuba terapkan dalam diri murid-murid ini. Dan tapi juga orang-orang lain mengawal keselamatan, makcik kantin, semua memberikan kesan kepada kita. Betul, semestinya. Okey, nah Wabi, kalau kita teruskan lagi, tadi kita bercakap tentang isu tandas ni kan. Jadi apa antara langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh KPM sendiri untuk kita menyelesaikan masalah ini dan memberikan kesejahteraan kepada murid untuk berada di sekolah? Pada awal sebenarnya masa kita membuat perancangan untuk tandas ini, of course pastinya banyak kecaman dan juga pandangan-pandangan yang melihat kepada tandas. Kenapa tandas? Tapi selepas projek ini berjalan dengan bagi saya yang sangat baik, kita sudah lihat hasilnya dalam beberapa segmen yang sangat penting. Pertama adalah soal maknanya penyelenggaraan tandas itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita mendidik sikap anak-anak. Sebenarnya dalam tandas ini isunya adalah bagaimana kebertanggungjawaban menguruskan maknanya fungsi tandas itu. Dan di samping itu kita dapat melaksanakan juga peringatan-peringatan, kebersihan. Sebenarnya Sofia, ada satu lagi ruang yang kecil tapi orang tak perasan. Sebenarnya tandas yang baik ini adalah untuk pengurusan yang kita panggil sebagai period poverty, kemiskinan haid untuk anak-anak perempuan, untuk menguruskan haid mereka secara bermaruah. Jadi penting sisi tandas yang selesa begini ada juga maknanya kepentingan dia kepada kanak-kanak perempuan. Sebab di situlah mereka menguruskan maknanya haid mereka secara bermaruah. Kemudian saya fikir penting juga untuk kita melihat pelaksanaannya. Of course bila kita laksanakan di 8,000 sekolah kita, pasti cabarannya besar. Betul. Kelewatan, isu kontraktor, mutu dan sebagainya. Tapi saya fikir sebab kita bukan saja di peringkat KPM ataupun JPN yang melaksanakan projek ini, tetapi bersama mengarahkan sinergi kita ICU. Jadi sedikit sebanyak banyak membantu kita lah dalam memastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi tahun hadapan kita akan mulakan pula dengan sekolah-sekolah bantuan kerajaan secara berfasa. Jadi kita dah selesai sekolah-sekolah semua di bawah
bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. So kita akan sambung dengan sekolah-sekolah bantuan kerajaan. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman menguruskan 8,000 sekolah ini, projek-projek akan datang, kita akan dapat permudahkan dan percepatkan untuk keselesaan anak-anak kita. YB, Irfan ambil satu contoh ya. Irfan ada lihat satu petikan di laman X ya. Satu sekolah di Johor, tak silap saya, telah membuat satu tandas yang tiada pintu. Maksudnya pintu masuk dia tak ada. Maksudnya kita boleh lihat keadaan dalam tandas tersebut. Dan lazimnya sebelum ini kalau kita boleh dengarkan perkara-perkara seperti buli itu berlaku dalam tandas yang tertutup. Jadi bila menjadi kalau sekolah itu membuat satu tandas yang tiada pintu, memudahkan kita untuk melihat suasana sana. Jadi boleh mengurangkan possibility untuk berlakunya kes-kes buli di sekolah. Boleh kongsikan juga. Saya fikir itu salah satu segmen lah yang mungkin barangkali kerana ada autonomi di sekolah. Jadi pentadbir memilih untuk membuat tandas secara terbuka. Tapi ada banyak mungkin dia ada banyak ruang. Sekolah ni bergantung pada ruang juga, Irfan. Kita kena consider juga ruang-ruang yang ada. Tapi itu maknanya komitmen daripada pentadbir sekolah. Sebab tu saya kata tadi, tandas ini dia juga memberikan ruang kepada kita melihat kepada bagaimana komitmen pentadbir sekolah. Bagaimana dia nak sediakan ruang yang selesa, memastikan ruang tandas itu menjadi ruang yang benar-benar dapat memberikan juga memenuhi sebahagian daripada proses pendidikan anak-anak. Jadi itu satu, Irfan, tandas terbuka. Kita belum bercakap lagi tentang tandas-tandas yang luar biasa ni yang memang menepati yang kita sebut sebagai tandas yang first class lah. Persis hotel. Jadi dia punya komitmen terlalu tinggi untuk maintain, untuk pastikan anak-anak menggunakan dengan penuh tanggungjawab. Jadi ini antara proses-proses pendidikan manusiawi yang saya ingat melalui tandas kita dah mula untuk memastikan keseluruhan sistem pendidikan kita ni bergerak kepada ekosistem yang lebih sihat. Saya kira benda ni ialah satu benda yang baiklah YB kan, sebab dalam Islam pun kita ditegah an-nazafatu minal iman, betul. Masya-Allah, betul kan. Jadi perlu untuk kita menjaga kebersihan, untuk mendidik anak-anak kita ini untuk menguruskan diri mereka sebaik mungkin. Jadi ini merupakan medium yang cukup penting lah, sebab biasanya anak-anak masa di rumah tu lebih sikit, saya rasa di sekolah lebih panjang masanya bersama dengan kawan-kawan sebagainya. Jadi di situlah bermula pendidikan kan, dari segi akademik dan juga bagaimana nak menguruskan diri dan sebagainya. Dan antara yang lain juga YB, apa lagi antara perancangan pada masa akan datang untuk memastikan pendidikan ini disampaikan kepada anak-anak? Berat tanggungjawab YB ni. Berat bahu kanan yang jadi dua-dua dah berat. Jadi apa lagi antara perancangan lain lah YB yang boleh disampaikan? Saya fikir alhamdulillah setahun ini kita telah pun melalui banyak pengajaran, banyak kemajuan, banyak penambahbaikan dan juga mempelajari bagaimana mengurus apa ni yang kita panggil sebagai melahirkan insan. Kalaulah maknanya pendidikan ini semudah kita sebut sebagai ada kilang kita cetak manusia. Dah lama saya cetak dah kan? Betul. Tetapi pendidikan itu tidak begitu. Betul. Pendidikan ini adalah proses, ya. Proses, jadi dia ambil masa. Ada sebab itu bila kita sebut tentang kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan, untuk kita lahirkan anak-anak yang potensinya secara holistik, jasmaninya, rohaninya, emosinya, spiritualnya. Jadi proses ini akan terus kita tempuhi bersama. Baik, kehadapan. Ini penting. Ya, selepas setahun, refleksinya adalah kita melihat kepada tumpuan tahun hadapan adalah kepada mutu pendidikan. Kita dah selesaikan isu akses ni. So tak ada lagi Sofia anak-anak yang kata saya tak ada ruang untuk ke sekolah. Kita tak nak dah dengar begitu. Kerana hari ini semua anak-anak kita bersekolah. Baik. Betul. So mutu pendidikan ni maksudnya apa? Bukan makna pendidikan kita ni teruk sangat, tidak. Maknanya kita belum berpuas hati dengan pendidikan yang ada. Maknanya kita nak tambah baik lagi. Jadi tahun hadapan kita akan mulakan dengan beberapa siri penting. Maknanya minggu ini sahaja kita akan ada beberapa sesi bercakap tentang masa depan pendidikan negara, ya, masa depan pendidikan Malaysia ini yang kita akan susuli dengan jerayawara. Maksudnya roadshow, pergi ke negeri-negeri dan minta sesi libat urus bersama dengan pemegang-pemegang taruh pendidikan untuk bercakap dan membincangkan bagaimana mereka mahu lihat masa depan pendidikan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum 2027. Okey. Ini yang sedang sentiasa hangat diperkatakan tentang kurikulum ini. Kita kena ingat bahawa anak-anak kita ni bukan tikus makmal. Bila ada isu je, kita nak buat intervention, hapuskan semua atau memasukkan semua. Tak boleh. Dia ada kitaran dia. Dan kita hormat proses kitaran itu kerana anak-anak kita ni akan ada proses yang mesti dilalui dalam tempoh kurikulum itu. Ya. Jadi kurikulum 2027 sangat penting.
penting kerana ia adalah kurikulum masa depan negara dan akan mengangkat mutu pendidikan negara. Baik. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan yang saya fikir selepas ini kita nak bagi tumpuan adalah dalam konteks yang kita panggil sebagai kesejahteraan, kesejahteraan guru dan murid. Kita dah kenal pasti beberapa isu dan pasti juga isu kemiskinan multidimensi dalam 7 teras yang awal ini masih lagi sedang kita tangani. Kalau yang Amat Perdana Menteri untuk negara, dia kata noktahkan kemiskinan. So, dalam konteks Kementerian Pendidikan, noktahkan akses pendidikan, kemiskinan akses pendidikan ini. Jadi kemiskinan multidimensi ni, Irfan, kita tak bercakap tentang kemiskinan pendapatan saja. RM1 saja. Kita ada kemiskinan multinutrisi. Betul. Anak-anak tak cukup zat, nutrisi dan sebagainya. Ruang dan peluang juga satu jenis kemiskinan. Berapa ramai anak-anak kita yang dapat ada peluang main bola sepak semasa dia di sekolah? Berapa ramai yang ada peluang untuk menyertai pameran-pameran, pertunjukan seni dan sebagainya. So kita akan bercakap tentang peluang mulai tahun depan. Macam mana kita nak luaskan peluang kepada anak-anak kita ni untuk meningkatkan dan ansur maju mereka dan potensi mereka. Sebab itu pengukuhan kepada pentaksiran sangat penting dalam konteks pendidikan mulai tahun hadapan. Jadi kemiskinan akses ini kita nak kena tangani segera, khususnya malnutrisi. Sebab tu rancangan makanan tambahan kita besar-besaran kita buat dari peringkat prasekolah sehinggalah ke sekolah rendah, dan peluasan itu akan memberikan manfaat lebih ramai kepada anak-anak murid kita. Baik, Wabi. Kalau kita bercakap tentang isu beban guru ini, pastinya itu juga membuatkan satu misi baru untuk Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Dan dalam konteks ini, Ifan dah tahu beberapa perkara. Di antaranya, KPM telah memansuhkan antara pertandingan yang tidak memberikan impak yang besar kepada sekolah dan juga murid itu sendiri. Jadi, apa lagi langkah-langkah yang ambil oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk kita mengurangkan beban guru yang menjadi tunggak utama dalam pendidikan Malaysia ini? Sebab tu saya kata tadi dia ongoing. Proses ini sentiasa ongoing. So 7 langkah itu untuk setahun ini kita dah tengok apa penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Tahun hadapan maknanya beban guru ini akan tertumpu kepada kesejahteraan guru, the well-being of the teachers, kesihatan mental, kesihatan mereka secara keseluruhan, kemudian hubungan mereka dengan pentadbir. Ini semua adalah kesejahteraan dalam konteks mengurangkan beban guru yang mesti kita laksanakan. Begitu juga apabila kita laksanakan pendidikan digital, maknanya dasar pendidikan digital ini, kita juga harus bercakap tentang bagaimana dasar pendidikan digital ini boleh memberikan kesan kepada beban guru. Maknanya bagaimana guru mengoptimumkan dengan maknanya keupayaan digital ini untuk mengerus kelas mereka secara lebih efektif, secara kita panggil secara open class, dan juga menggunakan sinergi-sinergi yang ada bagi memperkukuhkan dasar pendidikan digital. Jadi pengurangan beban guru ini juga terkait rapat dengan dasar pendidikan digital. Wah, seronok. Yakin ke tak ni? Yakin. Kena yakin dah setahun ni. Kita memang kena yakin tentang apa yang dilakukan oleh kementerian khususnya. Patut kita ambil cakna dan kita sama-sama memahami tentang misi dan visi kementerian. Betul. Sebab Irfan dan Sofia adalah pemegang taruh, maknanya akan datang ada anak-anak yang akan masuk sekolah. Jadi kami kena jaga pemegang taruh kami ni dari awal lagi supaya yakin dengan sistem pendidikan yang kita ada, insya-Allah. Semestinya YB. Okey, itu dia. Jadi sebenarnya beruntunglah kan anak-anak kita kan sebab dapat mudahlah belajar menggunakan peralatan digital kan. Jadi lebih mudah dan lebih faham konsep mereka. Zaman mereka, Sofia. Zaman mereka. Jadi kita tak boleh menafikan apa perkembangan di zaman mereka ini. Jadi kita kena harus angkat perkembangan-perkembangan ini selari dengan, tetapi sisi manusiawi tetap kita kena jaga. Insani, soal karamah insaniah, bagaimana semua sisi-sisi manusiawi ini dapat mengukuhkan lagi mereka dalam dunia digital ini. Perlu keseimbangan. Sangat. Betul. Wow, okey. Ini adalah contoh yang baik, masya-Allah. Terima kasih banyak YB kami ucapkan. YB Fadlina Siddiq merupakan Menteri Pendidikan di atas perkongsian tersebut. Ini merupakan orang kata antara perkara yang cukup pentinglah untuk generasi akan datang untuk memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang lebih baik daripada kita semestinya. Betul. Dan pada hujung minggu nanti kalau boleh kongsikan untuk awal kepada penonton seruan kepada mereka untuk sama-sama hadirkan diri di program Setahun Bersama Kerajaan Malaysia Madani dan apa yang akan berlaku di sana khususnya untuk kementerian. Okey, saya
jemput semua untuk hadir bersama untuk menyaksikan dan barangkali bersama untuk berkongsi kejayaan-kejayaan sepanjang setahun Kerajaan Madani yang pastinya dalam konteks pendidikan ini kami ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas sokongan. Terima kasih daripada kami seluruhnya Pendidikan Manusiawi Malaysia Madani. Terima kasih lagi sekali ucapkan kepada YB Presiden untuk berkongsi kepada kita tentang program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Khususnya fokus kita pada hari ini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih YB. Terima kasih banyak YB. Baik.